pergi satu jatuh pingsan ke sakit kan? No. Kalau dia jatuh sakit pun masih boleh masuk ke dalam masjid Nabawi dan masjid Haram. Tapi orang perempuan kalau haid macam mana nak masuk? Ini ada halangan syarak ni. Okey? Ya Allah, aku punya nak umrah kerana sekiranya aku terhalang oleh halangan syarak, aku bertahlul kerana Allah. Tengok baik-baik. Wanita ini dia masuk ke Mekah, Mutawif bawa dia dalam duduk sejam setengah ke sampai ke Mekah, Mutawif akan bawa rombongan dia pergi tawaf. Wanita ini pun pergi tawaf sekali. Tawaf. Ambil wuduk apa semua, nanti sekejap lagi sampai tawaf selesai mentawaf apa semua. Supaya mereka pakai perang minum zam-zam pergi sa'i. Tiba-tiba terasa datang pula dia. Berasa cair-cair je ni. Artinya untuk dia batal, tapi dia tengah dosa'i. Ingat betul ya. Maka dia nak teruskan sa'i dia sampai habis. Jangan kira benda tu datang tak datang. Jangan berjalan-jalan sebuah salah habis sudut tanya tak tengok dah. Tak payah. Tahu dah asal datang dia datang. Tapi mata tu sa'i. Habiskan sa'i. Selesai sa'i, dia tulis di benda tu. Habis sa'i apa semua. Gunting rambut. Habis gunting rambut balik tengok, ada. Tengok betul ada. Maka sah umrahnya. Ingat tu, sebab haid datang waktu sa'i. Tapi kalau tengah duk tawaf, pusing yang ketiga keempat, berasa dia cair-cair lagi, berhenti balik tengok memang ada. Ketika itu batal lah umrah dia. Artinya terberhenti umrah dia setakat itu dan dia tidak adalah ihram lagi. Kerana dia janji dengan Allah dan tak perlu bayar dam. Faham dah? Tanya sikit tak? Ya. Contoh dia macam Ustaz cakap tadi yang orang tu buat ni nazar kan. Misalkan dia bernazar ke depan Kaabah, itu tawasul tak? Contohnya kalau nazar tu dia tak buat tapi dia balik ke Malaysia kan, adakah dia ibadah lepas tu tergantung Ustaz? Ya. Kalau seorang itu bernazar dia ni kena tengok ni. Dia bernazar kali yang pertama dia pergi menunaikan umrah. Dia buat umrah satu saja umrah yang dia buat. Maka nazar dia tak selesai lagi. Tapi dia buat umrah fardu. Pasal dia kali yang pertama pergi buat umrah fardu. Sedangkan masa pergi tu dia bernazar. Kan? Maka esoknya di hari yang ketiga dibawa pergi ke Ja'ranah. Maka Ja'ranah walaupun dia niat umrah sunat, tapi sebenarnya dia nazar. Don't worry about that. Jangan buat sekali tak selesai. Buat 2 kali, kabur. Walaupun dia tak niat nazar ketika dia berniat di Ja'ranah. Okay? Clear? Clear tak apa. Okay. Aku senang pasal nazar. Tapi dia ada 2 nazar ni. Ada 2 nazar. Tak apa. Susah pakai 1 nazar tu sudahlah. Kita panjang nanti. Okey, ini yang tadi ni kita tengok orang wanita tadi. Mana-mana wanita yang masuk berniat umrah bersyarat. Ya Allah Tuhan aku berniat menaikan umrah beradanya. Sekiranya haid aku berpanjangan, aku terhaluk kerana Ta'ala. Maka kerja dia apa tadi? Kerja dia ialah sampai ke Mekah dia tawaf. Tawaf. Kalau haid datang tengah-tengah duk tawaf, dia kena berhenti dan balik tengok cek kalau betul ada haid, automatik dia keluar daripada ihram, tak bayar dam, tak bayar apa, tapi umrah tak dapat. Dia dapat pahala saja. Okey. Tapi kalau dia tawaf tak ada masalah, tak terberasa lah. Jangan duk gosok aja duk cari pula. Asal tak terberasa tu buat dia yakinlah. Pasal dia masa dia pergi tadi dia bersih 12 jam. Lepas dia sa'i terberasa. Tak payah berhenti. Pasal sa'i tidak memerlukan taharah. Dia habiskan sa'i. Selesai sa'i gunting rambut tu. Tapi dah takkan nak gunting rambut kan kita ni bila air tak gunting rambut. Dalam bab ni kena gunting rambut. Selagi tak gunting rambut dia dalam ihram. Gunting rambut selesai dia tak ada ihram dah balik rumah macam dengan Adam. Dia tak ada. Kan? Sah umrah pertama dia itu. Yang tak sah jika haid datang tengah doa tawaf. Okey? Nanti sekejap ni kita masuk bab tawaf. Jangan nak tengok juga sebab saya dah nak kontrol sikit waktu ni. Okey.
Satu lagi itu niatnya ni. Haid dah datang. Sama ada dari Madinah ke datang ke terbang ke haid dah datang. Dia kena niatnya. Ya Allah Tuhanku, aku berniat mereka umrah pandangannya. Sekiranya haid aku berpanjangan, aku bertahlul kepada Ta'ala. Sekiranya haid aku berpanjangan, sekiranya uzur aku berpanjangan, aku bertahlul kepada Ta'ala. Masuk sampai ke Mekah. Hari pertama orang sampai ke Mekah dah pergi buat tawaf, dia relax tak buat. Hari yang kedua orang ni dah berehat lah. Pada semalam dah buat umrah, hari dia berehat. Dia ni pun berehat tapi dia dalam haid tak buat umrah lagi. Hari yang kedua malam yang ketiga. Hari yang kedua malam ketiga, orang yang sampai ke Madinah hari yang ketiga tu mutawif bawa pergi ke Jaranah atau pergi ke Jaranah lah. Untuk nak melawat-lawat dan nak buat umrah satu lagi tambahan. Dia ni masih dalam haid lagi. Tetapi pagi itu dia cek tengok masih ada lagi. Dia ambil gunting, pegang rambut, ya Allah Tuhanku, aku bertahlul kata Allah. Yang ni kena gunting. Kena gunting. Ya Allah Tuhanku, aku bertahlul kerana Allah Ta'ala. Aku bergunting kerana Allah Ta'ala. Gunting. Tapi gunting kena bagi bunyi. Bunyi tak sih? Gunting 3 helai rambut keluar daripada ihram. Jadi dia tak dapat umrah apa-apa, tapi dia sedang dalam kotor. Tak apa lah. Orang pergi Jaranah, dia pergilah Jaranah ikut suka, tapi tak adalah niat sebab dia dalam ihram. Pukul 6 petang kadang bersih. Bersih pula dia. Tunggu 2 jam. Pukul 8 kita tengok memang tak datang, tak ada semua dah. Maka daripada pukul 8 itu tunggu pukul 8 pagi esok 12 jam. Tengok pukul 8 masuk 12 jam. Tengok betul-betul tak datang dah. Angkat hadas besar. Angkat hadas besar ketika itu mungkin suami dia sedang relax ataupun buat ada program lain, lawatan ke apa. Dia angkat hadas besar. Angkat hadas besar. Kalau tengok suami, cakap suami dia, bang, ya kenapa? Bawalah daku bersamamu. Nyanyi lagu Arjan Irdawati. Nak ke mana ni? Ke Tan'im bang. Pada bersih. Oh, suami dia kata pula bu. Yuk, cepat-cepat lah. Isteri bersih ni. Kan? Takkan tak tahu pun kan? Maka kita angkat hadas besar. Selesai pun semua cukup. Kemudian ambil satu teksi. Bagi tahu mutawif kata apa. Bawa suami kita pergi ke Tan'im yang dekat sekali 7 km. Niat di sana. Niat. Ini bagi mereka yang berniat tadi haid ada. Kemudian haid berhenti. Lepas 12 jam dah angkat hadas besar semua, cari. Kalau dia tak buat pun tak apa, tapi rugilah buatlah sebab pada dia umrah yang pertama dia kena buat dulu. Dia buat di Tan'im. Pasal di Konon Manazil tadi ni ataupun di Bir Ali dia dah niat dah. Jadi untuk niat awal tu dia sudah buat tapi tak selesai umrah dia sebab haid tadi. Bila dah bersih boleh pergi balik ke Tan'im, boleh berniat. Tak kena bayar dam. Tak kena bayar dam ya. Dia niat di sana nawaitu umratan biha in habasani an sumpah mahdum hasu bazani ta'ala ya Allah, aku niat mereka umrah biaranya. Kayaknya aku terhalang oleh syarak, aku terhalang ta'ala masuk sampai Mekah. Mutawif ke siapa bawa dia pergi tawaf sa'i. Lepas tu puan digunting rambut, tengok selesai. Haid tak datang kalau ada 12 jam tu. Jadi apa nama umrah dia selesai. Okey? Okey. Apabila kita sudah niat ihram, kalau ada apa-apa tanya ya. Ya. Kena. Kalau dia angkat ada besar mandi gamuk gua tak tahu. Benda ni ada dalam kertas, ada dalam perbincangan, ada dalam senarai ceramah kita. Okey? Kena. Rambut gugur bukan kerana mandi itu kena nanti. Itu pun akan sampai nanti jalan ihram. Ni baru nak sampai ni. Bila dia tempoh berapa lama? Tempoh asal tu dia tak ada. Kena tunggu 12 jam. 12 jam. 12 jam
Fitratun nakak yang menganggapkan dia sudah bersih. 6 jam tak mau. Dulu 24 jam, tapi dalam bincang dengan muzakarah, akhirnya turun 12 jam. 12 jam okey. Setengah orang 6 jam tak parah. Bersih 6 jam, mandi nak pergi kawan. Tak boleh. Quran larang. Orang perempuan itu langkah kotoran. Macam mana nak buat yang soal masjid? Yas'aluna ka'anil mahid huwa adab fatadhilun nisa bil mahid. Quran tersebut. Ini 6 jam tak mau, 12 jam. Lepas 12 jam tu dah boleh mandi, boleh pergi buat muradah. Okey? Jadi apabila kita lepas ni ihram, kita kena jaga 3 bulan ihram ni, dia jagaan dia. Okey. Naik ihram ya. Nombor 1, orang lelaki tidak boleh pakai sembarang pakai bercantum atau apa-apa yang bersarung. Masuklah sarung tak boleh. Tak boleh seluk poket lama-lama, seluk lambek lama-lama tu tak boleh. Tapi boleh kalau nak balut apa-apa berbalut boleh, tapi selolong tak boleh. Maksud saya, kalau ada orang sakit lutut tak boleh pakai niqab. Yang selolong masuk tu tak boleh, dia kena balut. Okey, itu orang lelaki ni, orang lelaki. Orang perempuan tak apa. Orang lelaki tak boleh tu. Dia kata tu, orang lelaki tak boleh memakai sembarang pakaian macam tu. Al-Kisah selalu berlaku orang tua, orang berumur. Dia selalu bila batuk ataupun dia bila batuk kencing. Cucuk kencing. Jadi oleh sebab dia tak mau bagi kain ihram dia tu kena air kencing, dia buat macam mana tau? Dia ambil, dia bawa siap-siap bekalan iaitu plastik bersarung. Plastik bersarung tu dia sarung masuk dalam pisang ke apa? Pisang ke apa nak panggil tak tahu. Bola apa pun. Lepas tu dia ikat pula dengan getah. 2 kali balap getah pula bergelung pula. Sampai cekik benda tu. Kesian dia. Pasal takut terbalik nanti, dia takut kena ni. Itu dia macam nanti dia batuk kencing pakai pampers. Pampers tak apa. Sebab pampers tu bunyinya bergelung. Pampers zip on. Lekat tak apa. Lekat pakai pen tak apa. Yang bulat pada awal lagi tak boleh. Okey, clear? Clear. Tak boleh ya. Kemudian tidak boleh menutup kepala, tapi boleh berpayung dan berteduh. Jangan tutup kepala. Walau kita tak boleh pakai songkok, tak boleh pakai apa. Jangan letak apa-apa atas kepala. Orang perempuan tidak boleh tutup muka atau pakai purdah, walaupun pakai pelitup hidung, bagi mengelakkan abuk secara ikat tetap, tapi boleh tutup dengan tangan. Oh tak boleh ya, jangan. Orang perempuan tak boleh pakai purdah. Ada 1 tahun itu 8 orang, 2 berempat masih pakai purdah. Saya kata kena buka purdah ni. Ramai ada buka semua, tapi ada 8 orang tak mau buka. Ada ketua dia. Lepas tu tak apa, saya pergi buat kerja lain. Dia tak suka, tak buka juga lagi. Kata Kak, tolong buka ni purdah. Ni tolong buka pelatuk hidung. Dia kata kami darurat kan. Dia kata mana tengok semua orang tak darurat pun, macam mana kita 8 orang jadi darurat? Siapa kata darurat? Kami ya kan. Kak ni yang bukti ke? Boleh mengeluarkan hukum ikutan? Tak boleh. Yang saya cakap ni bukan saya cakap. Hukum kita wanita tak boleh tutup muka, jangan tutup lah. Kalau tidak, akak nak pergi menaikan umrah. Tapi nak umrah, tapi langgar apa yang sungguh. Kakak masak nasi. Saya cakap macam ni, kakak masak nasi. Elok nasi dah boleh makan dah. Akak ambil 5-6 ketul tarik cicak pun tak lah. Boleh makan nasi ni.
Kau makan macam itulah Allah melihat orang yang degil nak pakai juga tutup muka ni. Tak boleh lah. Imam Syafi'i kata macam tu, nak ikut mazhab wali ikutlah. Syafi'i. Orang lagi kan. Tengok dalam kitab ni, saya buat buku. Ni buku dia kata. Dia larang memakai tutup muka. Pasal apa pakai? Pasal dorat, siapa cakap dorat? Kalau kerajaan kata okey dorat. Kalau Ijaz tak kata tak boleh sebab orang lain semua tak pakai. Lepas tu 5 orang lagi pakai. Ustaz, habis kami ni kena jam lah. Saya kata jam kena penampau kena. Orang larat awal tadi. Kalau saya larat awal tadi, berapa ramai? 20 orang buka, dia tak ada masalah. Yang kau 5 orang, 8 orang tak mau buka apa-apa. Yang buka pun 5 orang. Lagi 3 aku tak tahu ya. Alim sangat kau orang. Saya tak akan nak membangga diri sangat. Saya nak bawa hukum yang Allah nak. Kata ini makasih syariah. Tak boleh lah. Yang puluh nak pakai tu buat apa sangat? Oh dorat, siapa yang dorat ni? Kalau dorat kerajaan, okey. Dorat pada kita sendiri tak boleh. Sebab kita dah kaji di dalam Doktorat Ibadah Haji. Sekumpulan pekerja kesihatan di masa COVID disuruh tutup. Sedangkan waktu itu tidak diisyaratkan dorat lagi dah. Dia kena bayar dah. Cuma tak dosa sebab dia diarah oleh jabatan dia. Tapi kita ni tak ada siapa yang arah kita. Okey, jangan tak boleh tutup muka. Dan bukan dekat itu saja, tak boleh pakai cermin mata Siti Kasim. Cermin mata Siti Kasim besar tu. Hidung pun tenggelam semua, jangan. Yalah, sedap nama Siti Kasim sebut nama dia. Nama wali tak boleh nak sebut lagi dah. Okey. Tapi boleh tutup. Kalau macam ingat tutup ni tak apa. Tutup dengan tangan ni tak apa. Dia tak boleh ikat ke mana. Tak boleh tutup tapak tangan. Dalam ihram jangan tutup tangan duduk dalam sokong tak apa. Jangan keluar jalan begitu pula. Kenapa? Ingatlah. Duduk dalam tak apa, yang tak boleh. Ini pedak macam itu tak boleh. Okey? Nak kena faham juga itu pun. Okey? Tapi kena pakai sarung lengan ya. Sarung lengan kena pakai. Sarung lengan. Saya tak tahu handsok ke boleh. Iyalah. Saya sarung lengan. Sarung lengan tu beri yang betul-betul mencengkam pergelangan ini. Takut nanti pergi nak kawat, Allahu Akbar nampak macam ni. Tak boleh. Dia mesti setakat ini kena tak nampak. Yang elok ni tak boleh. Kalau esok ia ada apa pun membaris di tapak tangan, tak boleh. Di atas saja, setakat ini saja. Jangan tapak tangan pun apa. Hingga sampai kalau dia luka pun dia pukul plaster, kena plaster tu digunting sama besar dengan parut luka tu saja. Tak boleh besar, tak boleh. Okey. Jaga ya, jangan tutup tapak tangan. Okey, sarung lengan kena pakai. Lengan umum tidak boleh memakai wangi-wangian setelah berihram. Jangan pakai wangi-wangian. Artinya siapa yang basuh baju pakai soplan jangan kena basuh balik semula. Tapi siapa basuh baju dengan fat atau berih, menunjuk kata kebersihannya, terbau kebersihannya. Itu tak apa. Macam tu kan? Elan TV-nya tu tak? Itu boleh. Tapi kalau terbau soplannya tak boleh. Soplan tu membaukan, melembut serta berbau. Sedangkan beris atau kopek ni, bauan itu menunjukkan dia bersih, dibasuh dengan sabun bersih tadi. Dia ada kaedah isti'maluhu qasdun litanzih wa qasdun litatayyub. Penggunaannya untuk hanya tujuan bersih, bukan kerana wanginya. Okey? Kena faham. Pakai boleh, tapi jangan tanggal-tanggal sampai habis tawaf sa'i. Habis akak nak pergi tawaf, tanggalkan baju ini, ambil wuduk, pakai balik dah. Walaupun di dalam tu tadi dia kata sunat mana tadi dalam tu sunat berwangi-wangian, tapi saya tak nak sebab Nabi pesan la yalbisul muhramu ma yamassul warwazafaran. Jangan mana-mana orang yang ihram memakai baju atau kain yang terkena bau-bauan
Sama ada warah, kalau warah tu daripada bawah daripada kayu, zafran daripada bunga-bungaan. Lain tu tak? Tak usah pakai. Walaupun sunat, kalau pakai di badan tak apa. Wangi deodorant. Kalau kumpul deodorant kat badan tu boleh? Boleh sebelum terlepas niat tak boleh. Kalau wangi itu daripada sebelum niat, wangi sampai ke niat itu tak apa. Ini jangan tokok tambah lagi dah. Okey? Clear? Clear terima kasih. Tak clear tak boleh. Ni tak cari. Ya. Tak boleh. Asal berbau tak boleh. Tapi ada juga benda yang berbau boleh. Kita sampai ke hotel, Andalusia bagi makan dulu. Kita pun makan. Kena pula hari itu gulai, apa nama ni, gulai bagus punya gulai bulu. Wah, makan tak kira, tak pernah lupa bulu ni. Habis tiba-tiba kejap lagi nak pergi tawaf. Nak pergi ada wuduk. Jadi pergi basuh tangan dulu. Basuh tangan tu ada wash hand dia. Basuh-basuh ada wangi. Itu boleh. Boleh. Ataupun yang pergi mandi dulu. Sebelum pergi tu mandi. Tapi jangan basuh rambut ya. Waktu rambut gugur. Orang bukan mandi badan saja. Lepas tu pakai sabun. Apa ni? Sabun apa? Ialah apa-apa yang wangi-wangi itu. Itu isti'mal qasulul tanzih. Penggunaannya untuk bersihkan tak apa walaupun berbau. Okey? Okey. Dah, cukup itu. Jangan banyak sangat. Tidak cukup masak. Tidak boleh membinasa, mencabut, menggunting mana-mana bulu di badan. Ini tak boleh. Jangan sampai ke Mekah saja nak pergi tawaf mandi dulu, curuh rambut renyah. Kena memang curuh rambut tak boleh. Yang boleh ni ialah wanita yang niat bersyarat nombor 2. Ya tuanku, aku berniat melakukan umrah kerana sekiranya haid aku berbanyak, aku bertahan kata Allah. Sampai ke Mekah 1 hari, tak sempat nak tunggu 3 hari, haid dia berhenti dah. Bila berhenti, tak payah keluar daripada ihram, tak payah nak bertahan. Dah berhenti dah, tunggu 12 jam untuk mandi. Mandi kena basuh rambut dah. Kena, bila basuh rambut gugur tak kena bayar dah. Sebab dia nak jaga bahaya yang lebih besar lagi. Okey? Sebab tu dia kata di sini mereka yang mandi hadap besar tidak boleh membinasa kuku atau motong, jangan menggigit kuku. Tidak boleh memakai minyak rambut, janggut dan bulu-bulu badan. Tadi dah sebut dah. Jangan pakai sebarang minyak, barang-barang yang berunsur minyak di kepala. Sebab kalau wangi dah satu kena, yang kedua minyak pun tak boleh kena rambut, janggut dan di misai. Jangan, dia tak usah pakai unsur minyak. Jadi jangan pakai minyak angin ketika dalam ihram. Susah. Keluar ihram boleh. Kemudian tidak boleh membinasa tumbuh-tumbuhan. Ini tak ada, kita tak kacau tumbuh-tumbuhan semua. Tidak boleh memburu binatang, ini tak kena mengenal kita. Tak boleh bercumbu-cumbuan merasa nafsu. Janganlah suami merasa geram tengok isteri tergedek-gedek masuk ambil wudu, dia pun pergi belakang, cak kita motor tu, tak boleh. Jangan bagi peluang suami ni cek. Tapi suami ini ikut suka dia, dia nak kita hak dia. Ya salahnya kakak sebelum pergi tu advance banyak-banyak sikit supaya reda ke benda ini. Ini dah nak pergi ke Mekah kawan. Bila isteri suami pergi ni, salah bang kita pergi ke Mekah. Jadi dia ingat Mekah aja. Sampai ke Mekah dia nampak Mekah lah. Suami teringat apa Mekah pula. Kacau masa itu. Dia cari apa yang Mekah. Dia pun cak-cak sikit. Tak boleh. Jangan bercumbu-cumbuan. Jangan. Jadi cara dia saya senang je sebagai orang tua. Nasihat macam mana. Sebelum pergi advance macam sikit. Seminggu sebelum pergi tu geridah dulu cukup. Ni apa mata bulat tengok saya ni. Nampak? Nasihat. Jaga. Sebab cakap ini nampak macam lucah. Kalau orang suami jenis kau-kau punya orang, dah seminggu tak dapat dengan isteri dia pergi balik ke Mekah, orang dalam ihram pergi tawaf boleh bersentuh lelaki perempuan. Saya kata ada syahwat tak batal.
Kalau syahwat ni dia peduli apa kau? Tiba-tiba isteri orang impin-impin pegang tangan abang-abang. Dia ni nak pergi tawaf dia itu lah. Isteri duduk sebelah ni, tapak tangan kalau tutup. Dia apa-apa pegang tu. Karan naik. Tengah-tengah nak tawaf, tiba-tiba pisah pun menjentak. Tak boleh dah. Dah benda lain dah mengganggu ibadat kita. Kita mana saya cakap tu ada asal. Berkata saya nak melepas cakap tolong je. Tak ada. Tolonglah ya. Manja-manja sikit kak dengan suami ni dekat nak beli. Okey? Tak okey pun tak seluk pun semua kan. Entah lah. Tak, kita nak tolong nak jaga sebab kalau kena ni payah ni. Benda bawah kita tak tahu. Tidak boleh bercuma-cuma merasa nafsu. Tidak boleh bersetubuh. Laki tak boleh. Jangan dia geram sebulan tak jumpa sampai ke Mekah aja dalam era tawaf atas katil dululah. Tak boleh. Jika berlaku persetubuhan, hancur dia punya umrah dan wajib membayar dam. Damnya ialah unta. Seekor unta harganya 5,000 riyal. Cumanya how many untas to be slaughtered? How many unta to be slaughtered? One unta or two untas? Because the involved is two parties. One or two? Only one. Hey, yang belakang 2 orang, tak satu unta je. Ya satu saja. Penyerang berani mati saja kena unta. Menteri Pertahanan tak kena, tapi dia pelingkup dia punya ni. Satu unta kena, wajib kodok serta-merta pula. Okey? Saya cakaplah, tapi jangan berlaku. Tapi ada berlaku. Jarang berlaku, tapi ada. Kan saya cakap awal tadi, sebelum pergi ke Geledah dia cukup-cukup. Jangan sampai sana, baru tengah-tengah. Dan kita suami isteri, takkan tak faham. Okey. Tidak boleh bersetubuh ya. Tidak sah menikah jadi wali atau saksi. Lagi dalam era jangan menikah. Dalam tawaf jangan sentuh Kaabah. Ada satu orang tu setiap kali buat umrah sentuh Kaabah aja rindu Kaabah. Balik dengan keadaan berihram tu tak lama menikah. Kalau nikah 2 tahun setengah dapat anak. Apa jadi ni? Nikah tak sah, anak-anak dari siapa? Siapa pun tak tahu. Nobody knows. Tak ada siapa tahu. Apabila nak pergi umrah haji, pergi dengan ceramah, mengkawin cakap siapa yang pergi tawaf sentuh Kaabah tak sah, balik nikah tak sah. Barulah, iya cool. Apa? Anak cucu cicit dah ada dah. Siapa tahu? Mereka ni kali tak nak tanya, mereka nak akad nikah, engkau punya umrah dulu sah tak sah, dia tak tanya. Tolong ya, tolong kita sendiri yang tahu. Okey. Habis. Selesai. Selesai yang ni nak kena derah lah. Nak kena cepat sikit. Ni apa pula benda ni?